Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni pagi ni saya berada di Tasik. Tasik. Yelah Tasik lah. Taman yang ada Tasik lah. Okey, hari ni sebenarnya saya ingin memperkatakan mengenai salah satu buku saya, iaitu buku Bangkit Selepas Gagal. Okay, nampak cover merah terang ni. Maksudnya berani untuk bangkit semula. Okey, saya nak baca blurb dulu. Saya memberi salam kepada Profesor R. Sebaik sahaja menghubungi beliau melalui telefon. Kemudian saya memberikan nama penuh dan nombor giliran peperiksaan. Dua perkataan yang diucapkan, Prof R mengesahkan bahawa saya telah gagal. Katanya, cuba lagi. Maknanya saya gagal? Prof R mengiyakan. Dunia terasa gelap seketika. Lapangan terbang Kota Baru yang lapang kerana tidak ramai pengunjung terasa berbalam-balam. Saya kembali ke ruang di mana kawan-kawan baik saya sedang duduk berkumpul. Saya kabarkan pada mereka akan kegagalan saya. Saya tahu pandangan yang mereka lontarkan adalah pandangan simpati. Simpati kerana saya tidak berjaya melepasi peperiksaan ini. Hati terasa sakit. Lebih-lebih lagi kawan baik saya yang juga merupakan teman kumpulan belajar semuanya lulus. Saya seorang saja yang gagal antara kami berempat. Adakah ini bermakna saya seorang yang bodoh? Okey, itu adalah blurb untuk buku Bangkit Selepas Gagal. Kenapa saya tulis buku ni? Okey, buku ni saya hasilkan selepas saya gagal dalam cubaan kali pertama untuk peperiksaan program sarjana perubatan kecemasan. Ketika itu saya tidak tahulah bagaimana nak gambarkan perasaan. Jadi 6 bulan lagi selepas dikabarkan gagal tu, saya mesti ambil peperiksaan sekali lagi. Jadi dalam masa 6 bulan tu salah satu cara untuk saya ubat hati saya ialah menulis buku ni. Ya, menulis buku merupakan salah satu cara untuk saya release stress, untuk saya rawat kesedihan, untuk saya ubati hati, orang kata hati yang terluka lah sebab kegagalan tu. Sebab kalau difikirkan sebenarnya sejak dari sekolah rendah saya tak pernah gagal. Memang satu benda pelik lah bila tiba-tiba saya gagal. Semasa umur ketika itu saya berumur 34 tahun. Jadi gagal dalam peperiksaan besar buat pertama kalinya dalam hidup. Jadi tak mudah benda yang kita tak pernah lalui, tiba-tiba kita kena lalui. Jadi itu punca saya tulis buku ni. Selain daripada untuk ubah hati saya juga, saya harap buku ni dapat membantu orang lain di luar sana yang menghadapi kegagalan. Kegagalan ni sebenarnya subjektif lah. Dia tak semestinya gagal dalam peperiksaan saja. Ada orang dia gagal dalam bisnes, ada orang dia gagal dalam bercinta. Jadi kegagalan tu sesuatu yang boleh berlaku dalam semua bidang. Ada orang yang setiap benda dia buat dia kata dia gagal. Sebenarnya dia dapat banyak pelajaran daripada kegagalan tu. Dan kita belum betul-betul gagal kalau kita tak mengalah. Kita hanya gagal jika kita tidak bangkit semula. Jadi itu tajuk, kenapa saya pilih tajuk Bangkit Selepas Gagal. Kita tak gagal kalau kita berjaya bangkit. Sebenarnya kalau ikutkan, perkataan gagal ni adalah satu perkataan negatif. Untuk penulis biasanya tak digalakkan pilih perkataan negatif sebagai tajuk. Tapi dalam konteks buku ni, saya perkataan ni tepat untuk pemilihan perkataan ni tepat untuk menggambarkan isi buku ni. Okey. Dalam buku ni ada dipecahkan kepada beberapa bab, iaitu menghadapi kegagalan dan mengenali diri, memupuk sifat positif, menghargai kehidupan ini, menghadapi ujian dan menerima keputusan. Okey. Buku ni setebal, tak tebal, berapa 216 page saja, 216 muka surat saja. Okey. Anda boleh dapatkan buku ni, tinggal sedikit saja stok buat masa ni di laman web duapenulis.com, www.duapenulis.com. Ada sesiapa yang dah baca buku ni? Boleh tulis di ruang komen lah kalau anda pernah baca buku ni dan apa impact buku ni pada anda. Okey. Saya nak pilih
Sekejap ada tak salah satu cerita yang saya nak kongsi Okey. Saya ada buat video sebelum ni mengenai minimalis. Jadi dalam buku Bangkit Selepas Gagal ni, saya ada menulis mengenai pengarang buku Minimalism, Live a Meaningful Life, Joshua Phil Milburn. Okey, Joshua ni dia sebelum ni jawatan terakhir dia adalah pengarang operasi. Dia uruskan syarikat yang bernilai jutaan dolar. So gaji dia memang sebanyak 6 angka setahun. Pada mata kasar orang lain, kehidupan dia dah cukup sempurna. Pendapatan besar, ada pangkat, rumah besar, kereta cantik. Tapi Joshua dia still rasa tak gembira. Akhirnya dia tinggalkan segala-galanya untuk kejar impian dia. Tapi bukanlah dia buat keputusan tu orang kata bertindak membuta tuli. Dia ada plan jugalah, bukannya main orang kata kalau kita nak berenang, kita tak tahu berenang, kita main terjun. Of course kita kena belajar berenang dulu sebelum terjun berenang kan. Jadi apa yang Joshua ni buat, dia ambil masa 2 tahun untuk settlekan, selangsaikan hutang piutang dia. Akhirnya dia dapat bebaskan daripada segala hutang. Jadi dia even tak ada internet pun kat rumah. Kalau dia nak guna internet, dia pergi ke kafe, pergi ke tempat yang ada internet, perpustakaan, kedai kopi. Jadi apa yang dia ada sekarang, katanya walaupun pendapatan dia lebih rendah sekarang, tapi dia tak rasa dia gagal. Mungkin orang lain akan cakap dia gagal, bodoh, sebab tinggalkan pendapatan 6 angka setahun, jual rumah besar yang cantik, jual kereta mewah, dan duduk di rumah yang saiz lebih kecil sekarang. Tapi pada Joshua itu bukan gagal. Pada dia itu adalah kehidupan yang dia mahukan, tanpa hutang. Okay. Dia bahagia sekarang. Dia kata dia buat kerja yang dia suka. Dia buat sesuatu yang bermakna dalam hidup dia. Okay. Sesuatu yang bermakna dalam hidup kita ni memang tak sama dengan orang lain lah. Jadi kita saja yang tahu apa yang kita nak dalam hidup ni. Jadi itu salah satu kisah yang saya kongsi lah. Maksudnya yang dalam cerita Joshua Phil Milburn ni, dia orang lain mungkin anggap dia dah gagal sebab dia dah tak berpendapatan 6 angka, tak ada rumah besar. Tapi pada dia, dia rasa dia sudah berjaya dengan pilihan hidup dia sekarang, walaupun tidak memiliki apa yang dia miliki sebelum ni. Okey. Okey, ada kisah lain lagi ke? Okey. Contoh satu kisah yang saya share juga. Saya saya pernah gagal dalam multi level marketing, MLM. Dia dengar kan? MLM. Satu nak sebut. Okey. Ada masa tu saya join 2 MLM, tapi dua-dua tak berjaya. Jadi apa yang saya belajar waktu tu, saya tak berjaya kerana punca saya masuk sebab nak duit. Tapi saya tak belajar selok-belok untuk buat benda yang betul. Jadi kerana tu saya gagal. Jadi daripada situ saya belajar bahawa bisnes yang saya patut ceburi bukan MLM. Saya kena cari bisnes yang dekat di hati saya, yang saya boleh buat. Orang kata kalau kerja keras pun saya tak rasa penat. Dan sekarang saya dah jumpalah bisnes tu, iaitu bisnes apa? Jualpenulis.com, iaitu jual buku-buku saya sendiri dan jual buku penulis lain. Maksudnya bisnes yang dekat di hati saya ialah jual buku. Walaupun kalau tak ada orang beli buku pun waktu tu saya tak sedih, tapi kalau ada orang beli buku, happy lah. Jadi apa-apa saja yang kita nak buat dalam hidup ni, kita kena tahulah diri kita ni macam mana. Tak boleh terikut-ikut orang. Okey. Jadi pada sesiapa yang tengah sedih ke, tengah orang kata tengah putus cinta, tengah menghadapi fasa kesedihan dalam hidup, ada sesuatu yang dia lalui, boleh dapatkan buku saya lah, Bangkit Selepas Gagal. Mungkin saya tak pasti di kedai ada lagi ke tak, tapi untuk di dalam stok saya ada sedikit lah tinggal. Okey. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan mengenai buku ni, boleh tanya di ruangan komen. Jadi okey.